بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. طيب InsyaAllah kita buka muka surat 212. Kita pergi ke semayang jemaah lah. Kita skip ada beberapa benda yang kita nak utamakan lah. Jadi kita akan baca bab semayang berjemaah. Kemudian kalau jilid 2 nanti kita baca bab zakat je. Jilid 2 tu kita baca bab zakat. Kalau bab haji dengan umrah kita pergi khusus haji khusus umrah lah. Jilid 3 baru kita boleh baca semua. Jilid 3 ni ini kita mula nak baca bab-bab yang kita jarang jumpa. Jarang jumpa dalam kuliah-kuliah. Macam nanti jilid 3 kita nak baca bab sumpah, bab nazar, kemudian bab pemburuan, penyembelihan. Kemudian di sana akan dibahaskan tentang bab aqiqah, kemudian bab makanan dan minum. Tu semua jilid 3 banyak. Bab makanan, apa benda makanan yang halal, bagaimana syarak nak menentukan ini makanan yang halal, ni binatang ni boleh dimakan atau tak boleh dimakan. Tu perbincangan dalam jilid 3 yang kita akan baca lah. Lepas tu bab pakaian. Pakaian jangan jilid 3 kak. Amda pakaian yang dibenarkan oleh syarak. Apakah perhiasan yang boleh untuk seorang Islam ni untuk berhias. Dan diakhiri dengan bab kafarah. Kafarah sumpah, kafarah nazar. Orang yang dah bernazar tapi dia tak dapat tunaikan nazar dia kena bayar kafarah. Apa kafarah dia? Itu jilid 3 insya-Allah kita akan baca penuh. Kita ingat jilid 2 nanti kita hanya baca bab zakat, ataupun boleh masuk puasa-puasa pun kita selalu baca lah puasa ni. Kita akan fokus pada bab zakat. Yang ni kita terus skip. Ini untuk kita baca bab sembahyang berjemaah. Baik. Naam. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, berkata oleh pengarang kitab rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi. Mudah-mudahan Allah SWT beri manfaat dengan berkat pengarang kitab, wa bi'ulumihi, dan dengan barakah daripada ilmu-ilmunya, fid darain, di dua kehidupan, iaitu kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Naam. La ilaha illallah. Baik, bismillah, boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang berjemaah. Tarikh sembahyang berjemaah didirikan. Nabi SAW bersembahyang secara berjemaah selepas berhijrah ke Madinah. Baginda tinggal di Makkah selama 13 tahun dalam keadaan sembahyang secara tidak berjemaah, kerana para sahabat berada dalam keadaan ditekan. Mereka hanya bersembahyang di rumah-rumah mereka. Apabila baginda berhijrah ke Madinah, baginda mendirikannya secara berjemaah dan baginda melakukannya secara berterusan, yang tidak meninggalkannya. Hukum sembahyang berjemaah. Pendapat yang sahih berkenaan hukum sembahyang berjemaah kecuali sembahyang Jumaat adalah fardu kifayah. Oleh itu, kefarduan tersebut tidak akan terlepas daripada penduduk sesebuah pekan Ahlul Baldah
melainkan setelah ia didirikan dengan jelas. Sekiranya ia tidak didirikan sama sekali atau didirikan dalam keadaan bersembunyi, maka semua penduduk tersebut berdosa dan pemerintah wajib memerangi mereka. Nah, jadi dia kata dia berbicara tentang asal usul sembahyang berjemaah ni. Jadi Nabi SAW mendirikan sembahyang berjemaah ini adalah selepas hijrah di Madinah. Kalau ikut kefarduan sembahyang datang sebelum hijrah. Tapi maknanya di Mekah tidak ada lagi didirikan jemaah kerana suasana yang tak mengizinkan. Suasana yang tak mengizinkan sehingga tak boleh terdirinya jemaah. Ini tak silap saya lah salah satu jawapan bila orang lontarkan soalan kepada Al-Habib Umar berkait dengan isu penutupan masjid pada peringkat awal-awal dulu. Jadi dia kata jangan kata tutup masjid, bahkan tak ada jemaah, langsung tidak ada jemaah kerana pada ketika itu keadaan tak mengizinkan untuk berdirinya jemaah. Walaupun pengamalan ditarim, mereka hidup seperti biasa start pada awal lagi. Tidak ada perubahan dalam pengamalan mereka. Setiap hari tak ada perubahan walau sikit pun. Mereka ada lalu musim lebih kurang sebulan. Di Hadramaut ni lebih kurang dalam sebulan. Kalau kita tanya kepada budak-budak yang baru balik masa tu, dia kata pernah lalu sebulan. Orang-orang pelajar-pelajar Malaysia ni, dia kata kita rasa masa tu ramai yang demam. Dan simptom-simptom yang macam mereka dengar waktu di Hadramaut tu, macam hilang diria bau, berlaku dalam tempoh sebulan. Kemudian dalam tempoh sebulan tu lah ramai juga daripada kalangan habaib yang tua-tua bersilih ganti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh sebulan tu. Termasuklah abang kepada Al-Habib Umar waktu tu lah, iaitu Al-Habib masyhur Mufti Tarim. Tapi hampir selang sehari ada orang meninggal, selang sehari. Kemudian benda tu selepas sebulan tak ada. Tetapi mereka dalam tempoh sebulan tu memang kehidupan mereka adalah seperti biasa daripada awal sehinggalah pada hari ini. Tambahan baru saja bulan Rabiul Awal meninggalkan kita. Jadi memang dah jadi tradisi di Hadramaut. Mereka punya pengagungan kepada Nabi SAW itu sangat kuat. Maulid ni maknanya setiap malam mesti adanya maulid kepada Nabi SAW di masjid yang bersilih ganti. Namun kalau jawapan dia kepada orang bila orang bertanya supaya tak menimbulkan kontroversi, dia masih lagi menekankan kepatuhan kepada waliul amri, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian ada peristiwa yang kedua, ada peristiwa berlaku tidak ada jemaah walaupun sembahyang dah turun, tapi tak ada lah sahabat ni dengan arahan Nabi ni dia tak jemaah ni kita kena buat. Tak ada. Kalau ada darar, kalau dah ada benda yang memudaratkan, maka pada ketika itu memang harus, bahkan bila darar tu diyakini, maka pada ketika itu wajib untuk meninggalkan jemaah. Walaupun sembahyang dah difardukan, mana 2 tahun sembahyang di Mekah dalam keadaan bersendirian. Bila dia hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, di situ bila nampak ada kekuatan, bila terasasnya Masjidun Ussisa 'ala Taqwa, masjid yang diasaskan di atas dasar taqwa. Jadi baginda tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam keadaan sembahyang secara tak berjemaah kerana sahabat berada dalam keadaan ditekan, sehingga kepada rayah penghujungnya membawa kepada peristiwa hijrah. Penghujungnya kerana tekanan yang dahsyat yang sedang dialami oleh para sahabat, sehingga Nabi SAW telah beri arahan untuk seluruh sahabat ini berhijrah sikit demi sikit, sehinggalah kepada giliran Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka hanya bersembahyang di rumah. Jadi bila mari hijrah, maka barulah didirikan jemaah. Kemudian hukum sembahyang berjemaah ni pula.
kecuali sembahyang berjemaah pada sembahyang Jumaat lah. Hukum ni adalah fardu kifayah. Ini waqila, pandangan. Dia kata fardu kifayah. Ada yang menyatakan hukum sembahyang berjemaah itu adalah sunat muakkadah. Ini Imam Rafi'i. Imam Rafi'i sembahyang jemaah di masjid ni, di tempat yang adanya Syiah, hukumnya sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Waqila, Imam Nawawi kata, waqila dikatakan hukumnya fardu kifayah. Jadi atas makna fardu kifayah ini adalah kerana ambil kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathati fi qaryah, tidak ada 3 orang dalam satu kampung, wala fi badwin, ataupun yang duduk di dalam satu tempat pendalaman lah, la tuqamu fihi al-jamaah, ya tak didirikan jamaah, illa istahwadha alaihi syaitan, melainkan syaitan akan menguasai kampung tersebut kalau tak diri jemaah. 3 orang je duduk dalam satu kampung, tak ada orang lah, 3 orang, tapi tak ada jemaah dalam kampung tadi, maka syaitan akan menguasai. Jadi seolah-olah di sini hadis ini menguatkan Imam Nawawi untuk menetapkan bahawa sembahyang berjemaah adalah fardu kifayah. Implikasi fardu kifayah ni lebih kuatlah daripada sunat muakkadah. Kalau sunat muakkadah, maknanya dia tak terlibat, dia tidak akan ada pelanggaran kepada hukum syarak kalau kita tinggalkan sunat muakkadah sebab sunat. Maknanya nampak macam kerah sunat muakkadah, tapi kalau adalah satu kampung yang langsung tak didirikan jemaah, maknanya kampung tadi masih belum berdosa. Sebab tu yang kata pemerintah boleh perang, dia kata pemerintah boleh memerangi bagi orang yang pegang pandangan, yang kerajaan itu pegang pandangan kata sembahyang berjemaah tu fardu kifayah, boleh perang. Pasal orang tinggal fardu kifayah, boleh perang. Maknanya pemerintah boleh hantar tentera mari serang kampung yang tak buat sembahyang jemaah. Tapi atas pandangan sunat muakkadah, Imam Rafi'i, maknanya tak boleh perang sebab sunat muakkadah. Kan banyak amalan-amalan kita sunat muakkadah, sembahyang witir sunat muakkadah, sembahyang duha. Jadi dosa dak orang tak sembahyang duha? Tak berdosa. Dosa dak orang tak sembahyang witir? Semua satu kampung tak sembahyang witir, dosa dak satu kampung? Tak. Tetapi mu'tamad, ni hak seperti Syekh sebut ni, mu'tamad, ini pandangan Imam An-Nawawi, mu'tamad fardu kifayah bagi lelaki, bukan orang puan. Bagi orang lelaki hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu kampung tuan-tuan yang langsung tak ada didirikan jemaah, maka berdosa seluruh kampung. Jadi alhamdulillah kita waktu musim PKP, keberadaan pegawai-pegawai masjid yang 3-4 orang yang buat jemaah yang buat jemaah di masjid dah menggugurkan tuntutan fardu kifayah. Itu bonus dia. Nama orang lain mayang masa PKP mula-mula tu, hak mayang di rumah, okey, tak apa. Tetapi ada 3-4 orang, Tok Bilal, Tok Siok, Tok Imam, dibenarkan. Jadi keberadaan mereka itu dah gugurkan tuntutan fardu kifayah. Kok mana tak dosa dah. Itu atas nama fardu kifayah. Baik, lagi dalil. Dalil yang disyariatkan ialah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka dari kalangan sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sembahyang bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, yakni bersembahyang bersamamu. Ayat ini adalah ayat yang berkenaan dengan sembahyang dalam keadaan takut. Sekiranya terdapat perintah supaya sembahyang secara berjemaah walaupun dalam keadaan takut, maka melakukannya dalam keadaan aman adalah lebih aula, ini utama. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis, salatul jamaah tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah melebihi sembahyang seorang diri dengan 27 darjah. 27 darjah. Jadi banyaklah fadail, kelebihan dia, kelebihan sembahyang berjemaah. Dan cukuplah kepada kita ini untuk jaga jemaah, tuan-tuan, adalah mauqif Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu dah akhir umur,
dah penghujung umur, tapi bila nak dekat semayang dia akan cari Sayyidina Bilal, dan ada riwayat kata bersama dengan Salman Al-Farisi. Waktu Sayyidina Bilal dengan Salman Al-Farisi ni nak memikul Nabi tu, kerana keinginan Nabi nak semayang berjemaah, dikatakan kaki Nabi ni dah berseret dah, melangkah tak boleh dah berseret, yang tak mampu hatta nak melangkah. Tapi Nabi minta juga sahabat untuk nak usung dia untuk pergi ke berjemaah. Jadi cukup sebenarnya kisah-kisah ini menggambarkan bagaimana Nabi SAW itu satu orang yang sangat menjaga kepada salat berjemaah. Dia tak tinggal, dia tak akan bermudah-mudah untuk semayang bersendirian kat rumah. Kalau kita ni umat Nabi SAW, orang yang nak mengikut cara Nabi, yang cintakan Nabi, maka kita tak boleh tinggalkan jemaah. Mana hatta kalau kadang-kadang kita tak berkesempatan masjid, tak berkesempatan balik lewat ke apa tak, pastikan kita buat jemaah kat rumah. Pergi ke hotel, ada risau payah kalau ada nak keluar tak, pastikan ada jemaah di hotel. Jemaah tu persoalannya jemaah fardu kifayah di masjid ni, cerita fardu kifayah, tapi jemaah tu jemaah itu pastikan kita setiap kali sembahyang fardu kita tak tinggal jemaah. Kata sebahagian salafus salih, dia kata salafus salih, dia kata la yafu Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani ni dia sebut dalam Ihya, dia kata tidak ada orang yang meluputkan sembahyang berjemaah melainkan mesti dia ni ada banyak buat dosa. Mana kita ni, kalau kita ni kalau jenis malas nak pergi jemaah, lepas tu banyak sembahyang kita terluput, subuh kita jemaah, lepas tu zuhur kita tak jemaah, ini biasanya pasal apa? Beratnya hati kita untuk pergi jemaah, sedangkan hadis salatul jamaah tafdulu, sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang berseorangan dengan 27 darjat. Amda yang membebankan kita tu, dia kata sudah pasti sebab dosa-dosa yang membelenggu dia. Orang banyak buat dosa, kebiasaannya dia akan rasa keberatan untuk mari berjemaah. Jadi kita ukur sama, kita sentiasa muhasabah. Dia bukan cerita, ini bukan cerita wajib sebab kita ada fardu kifayah. Tapi ini cerita dari segi skop bagaimana kita ni, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Zaman dulu, zaman para salafus salih, kata Syekh Khatib Syarbini, mereka akan buat takziah pada diri mereka 3 hari kalau mereka terluput takbiratul ula. 3 hari takziah, 3 hari tak cakap dengan orang. Maknanya takziah ni orang dalam keadaan macam orang baru kematian seseorang lah, sedih. Jadi mereka kata takziahmu ni sebab apa? Sebab kamu tertinggal takbiratul ula. Tinggal takbiratul ula 3 hari. 3 hari akan kecam diri. Bapa mu tinggal takbiratul ula. Ini amalan sahabat tabi'in. Kalau mereka tinggal jemaah 7 hari takziah, 3 hari buat tahlil, tinggal jemaah. Kalau langsung tak ada jemaah, ada satu sembahyang tak jemaah, 7 hari mereka akan takziahkan pada diri mereka. Ini orang yang betul-betul nak menjejaki perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak berselisih daripada perjalanan Nabi. Nampak? Jadi itu kata Asy-Syaikh rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Okey, hikmah, macam hikmah disyariatkan. Hikmah disyariatkan. Sesungguhnya panji-panji Islam hanya akan bangkit di atas dasar perkenalan sesama Muslim, persaudaraan dan tolong-menolong sesama mereka untuk menyatakan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Tidak ada lapangan yang lebih baik yang akan menyempurnakan perkenalan serta persaudaraan mereka selain daripada lapangan masjid, iaitu ketika orang-orang Islam dapat bertemu sesama mereka untuk mendirikan sembahyang secara berjemaah sebanyak 5 kali setiap hari. Walaupun kepentingan dan kemaslahatan dunia boleh memecah belahkan mereka dan boleh mencetuskan perasaan hasad dengki sesama mereka, sesungguhnya pertemuan secara berterusan dalam menunaikan sembahyang secara berjemaah merupakan suatu perkara yang boleh memecahkan tembok yang membeza dan memecah belahkan mereka serta menghilangkan hasad dengki dan segala penyakit daripada hati mereka. Nampak? Satunya, bila sama mari jemaah setiap 5 waktu sehari semalam kan, mari kita jumpa kawan kita, jumpa sama, bermusafahah.
Ini antara elemen-elemen, unsur-unsur yang akan mengukuhkan perpaduan, mengukuhkan hubungan. Kalau orang tu mari sama berjemaah, setiap 5 waktu sehari semalam, subuh dia jumpa kawan dia, zuhur dia jumpa kawan dia, asar dia jumpa lagi, maghrib dia jumpa lagi, isyak, 5 kali sehari jumpa, insya-Allah hubungan dia tu akan kukuh. Persaudaraan dia, jadi dia akan memecahkan tembok perbezaan, perselisihan, pertembungan yang berpanjangan, perselisihan politik. Sebab tu disuruh bila masuk dalam masjid, khalas tak ada parti. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin tu adalah bersaudara. Jadi benda yang akan mengukuhkan sembahyang jemaah kita ni. Ini sir. Itu yang pertama. Lagi? Ini akan berlaku. Ini akan berlaku sekiranya mereka benar-benar beriman kepada Allah dan bukannya menjadi orang munafik yang menunjuk dan bermegah dengan sembahyang, ibadat dan pergi ke masjid. Naam, kok mana pun dia kena ada as-siddiq lah, kejujuran, ketulusan. Datang bukan kerana gharak lain. Macam mana jemaah kita itu akan memupuk perpaduan kasih sayang bila orang hadir dalam keadaan semata-mata kerana Allah. Ada siddiq. Hadir dia itu dengan ketulusan, kejujuran. Bukan kerana kemegahan, bukan kerana jawatan dia ada kat masjid tadi. Bukan kerana dia nak tunjuk-tunjuk pada orang. Dia hadir semata-mata kerana Allah. Hadir kerana nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dia ada impak yang kuat pada sembahyang berjemaah. Lagi? Beberapa penguzuran yang dibenarkan syarak. Penguzuran untuk tidak melakukan sembahyang secara berjemaah yang dibenarkan oleh syarak terbagi kepada 2 bahagian. Pertama, penguzuran umum. Kedua, penguzuran khusus. Bila kita cerita tadi fardu kifayah, jadi ada beberapa situasi seseorang itu dibenarkan untuk tak datang berjemaah kalau dia ada keuzuran. Sebab nak tahu bagaimana situasi macam yang pernah berlaku itu, masjid kita tutup. Sedangkan benda tu fardu kifayah. Fardu kifayah kalau langsung tak ada didirikan jemaah boleh berdosa satu kampung. Tapi di sana para fuqaha dia membahaskan tentang keuzuran. Ada orang yang diuzurkan daripada jemaah. Yang diuzurkan daripada jemaah ni, tuan-tuan, juga diuzurkan daripada Jumaah. Kalau kita bahas dalam bab ni, apa rukhsah, kebenaran sehingga orang tu dibenarkan untuk tak hadir jemaah. Itu jugalah rukhsah, kelonggaran bagi orang yang dia tidak hadir Jumaat. Boleh seorang tu tak hadir. Kalau kita baca dalam sebahagian kitab fiqh, dia akan tulis keuzuran ni sekali jamaah dengan Jumaah. A'dzarul jamaah wal Jumaah. Keuzuran untuk jamaah dan juga Jumaat. Ada keadaan orang itu dibenarkan untuk tak hadir Jumaat. Ada. Maksudnya tak berdosa. Tak berdosa atas ketidakhadiran dia untuk sembahyang Jumaat. Sebelum tu, tuan-tuan, sembahyang fardu Jumaah tadi, sembahyang berjemaah kita ada fardu kifayah tadi, para fuqaha menyatakan di masjid itu afdal. Bukan kata jemaah di rumah tak sah. Wa fil masjid li ghairil mar'ah, bagi selain daripada perempuan, selain daripada perempuan di masjid hukumnya adalah afdal. Sebab kita kamu tadi fardu kifayah itu adalah kepada lelaki. Fardu kifayah itu lelaki. Orang perempuan fardu kifayah tak? Kalau ada orang perempuan yang tak hadir, tak ada orang kampung hadir, jadi orang perempuan berdosa atas ketidakhadiran. Tak berdosa pasal bukan fardu kifayah atas mereka. Fardu kifayah atas orang lelaki yang baligh, yang mukallaf. Dan di masjid ni ulama kata afdal. Amda hukum berjemaah di masjid afdal. Berjemaah sah kat rumah tapi afdal di masjid. Kat mana kita ada masjid, kat situ tempat yang afdal. Nabi sebut dalam hadis, sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar fi baitihi lil maktubah. Wahai manusia, sembahyanglah kamu di rumah kamu. Nabi sebut, wahai manusia, sembahyanglah kamu di rumah. Fa inna afdalas salah salatul mar'i fi buyut. Seafdal sembahyang seseorang itu di rumah, illa al-maktubah, melainkan sembahyang fardu. Itu yang kita pernah baca dah, bahawa Nabi SAW dia suruh kita ni
kena ada habuan semayang-semayang sunat kita dalam rumah. Semayang sunat. Kalau kita mampu dapatkan takbiratul ula di masjid, qabliyah kita kat rumah, ba'diyah kita kat rumah. Ada semayang-semayang sunat, semayang witir kita ada satu tempat khusus dalam rumah. Tu Nabi sebut dalam hadis, jangan jadikan rumah kamu ini seperti rumah yang usang. Ataupun jangan kamu jadikan rumah kamu ni mayyitah, seperti mayat. Rumah yang kosong daripada zikrullah, ini seolah-olah rumah yang ditinggalkan kosong walaupun penghuni dia ada. Sebab tu amda zikrullah yang perlu buat masuk dalam rumah adalah salat. Tapi salat apa? Nabi kata seafdal salat adalah di rumah. Bagus salat sunat di rumah, illa al-maktubah, melainkan sembahyang fardu. Sembahyang fardu bagi masjid. Tapi sembahyang sunat tuan-tuan molek buat ke rumah, sembahyang sunat. Mesti ada habuan. Sembahyang balik, kadang-kadang kita tak sembahyang ba'aliyah sini, balik rumah sembahyang ba'aliyah. Hak dari segi afdal lah tuan-tuan. Kalau kita sembahyang kat rumah, masalah kita kalau tak sembahyang kat masjid, tak ada lah kat rumah tu. Itu problem dia. Kalau tak ba'aliyah kat sini, kita selesai lah. Tapi sepatutnya tak apa, tak ba'aliyah kat sini, nanti sembahyang ba'aliyah kat rumah. Mesti kena ada habuan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti rumah yang usang, kata Nabi. Tak, mana-mana tak apa kat rumah. Cuma biasa para ulama ni dia akan khususkan tempat seolah-olah macam dia punya ma'bad dia, tempat dia punya tempat khas untuk ibadah, asal suluk dia. Di rumah para ulama mesti kalau kita pergi, dia akan ada satu tempat khas supaya satu, pasal rumah kan dia tak melibatkan najis. Tempat tu tempat yang orang tak boleh lalang. Tempat itu tempat bersih. Tempat ibadah ni kena bersih. Tempat ibadah ni kena wangi. Jadi sebab tu eloknya dikhususkan. Tapi semayang kat mana-mana sah dalam rumah. Contoh macam kampung tu dia tak dirikan solat Jumaat di masjid. Okey. Tapi dia buat Jumaat kat rumah. Adakah gugur? Tak gugur. Tuntutan fardu kifayah mesti dibuat tempat yang ada syiar. Syiar ni tempat yang semua orang tahu bahawa di situ ada jemaah. Termasuk surau ke? Surau boleh. Surau dikatakan syiar. Kalau kampung tu jenis kampung besar, tak cukup jemaah di masjid saja. Kalau kampung tu jenis kampung besar, macam kita kata Maran ni kan. Maran ni kan, tak cukup masjid orang jemaah di Masjid Syakiri pasal dia luas. Kena ada juga tempat-tempat lain yang ada didirikan jemaah. Kalau kampung kecil memadai dengan satu tempat. Dan tempat yang didirikan jemaah mesti tempat yang terzahirnya syiar. Zahirnya syiar tu penting. Maksudnya tempat yang semua orang tahu sekarang ni ada jemaah kat situ. Kat rumah orang tak panggil tempat yang terzahirnya syiar Islam. Orang mana-mana orang datang dia tahu ini orang Islam, setiap kali waktu sembahyang akan berkumpul di sini. Tempat yang semua orang dah tahu, jadi syiar Islam. Gambaran kepada keagungan Islam, kebesaran Islam, ketinggian Islam, orang akan kumpul sini. Di tempat, di masjid ataupun di surau. Wa ma kathura jam'ahu, dan saya jemaah ni pilihan pula. Kita nak jemaah ke mana? Kita ada surau, kita ada masjid. Asalnya wa ma kathura, tempat yang paling ramai jemaahnya itu lebih afdal. Mana jemaah yang lebih ramai? Sekarang ni kita ada surau ni, orang taman ni Maran, taman impian ya, taman Maran impian, ada surau. Tapi kat sana ada masjid. Mana ramai jemaah? Masjid lah tak? Surau inilah 3-4 orang lah. Kalau bukan hari kuliah kan, 3-4 orang tu mari lambat takut dia tak imam. Jadi apa sikit. Ya, kalau ambil dari segi afdal, jemaah yang lebih ramai lagi afdal. Illa ada istisna, ada pengecualian. Melainkan pertama, kata Imam Nawawi, imam yang dekat masjid ramai ni ahli bid'ah. Imam dia ada masalah. Imam dia fasik. Kita tahu jemaah ramai tapi imam dia fasik. Kita tahu jemaah dia ramai tapi imam dia ahli bid'ah. Bid'ah lah, bukan ahlu sunnah lah. Ada Syiah ke, tak imam dia Wahabi ke,
bukan ahlu sunnah, ajaran sesat ke. Tapi ramai, makmum ramai. Pasal masjid pasal dia tak imam. Tapi kita tahu ni fasih. Ada kekurangan imam tu nisbah kepada surau kita yang jemaahnya kecil, tapi imam dia masya-Allah ahlu tuqa, orang ahlu taqwa, wara'. Itu satu. Yang kedua dia kata, ini boleh pakailah dalam isu Tuan Haji Ismail dekat Sungai Ling tu. Dia ada tempat dia, surau dia dalam Sungai Ling tu. Depan tu ada masjid. Masjid besar lagi jemaah lagi ramai. Sungai Ling dia lah tak imam sama hari-hari. Jadi kalau ikut afdal pergi sembahyang masjid. Tapi kita boleh pakai ada satu pengecualian yang Imam An-Nawawi kecualikan, iaitu ketika itu afdal sembahyang di tempat yang sikit, iaitu idza ta'attala masjidun qarib li ghaibati. Ta'attala ni maksudnya akan terbengkalailah, akan terjejaslah sembahyang jemaah di tempat yang kecil ni, surau yang kecil ni, akan habislah jemaah kalau saya pergi sembahyang kat masjid sana. Ada tak? Macam Haji kalau pergi sembahyang kat masjid depan tu tak? Kita adalah jemaah kan? Kalau dia pergi ke sembahyang depan masjid Sungai Ling tu, kita adalah orang jemaah. Tak ada orang sembahyang lah. Sama juga sini. Kalau semua pakai lagi masjid, jadi ni ta'attal. Ta'attal ni mana tak ada jemaah. Sebab ada orang memang style dia, ada orang dia hanya akan tumpang semangat orang lain untuk mari jemaah. Kalau dia lalu, dia tak masuk dulu, dia tintai dia ada tak? Ada, okey, baru sembahyang. Kalau tak ada, dia balik rumah lah, tak pergi masjid lah. Dia tumpang. Jadi pada ketika itu jemaah yang kecil 3-4 orang ni, kerana nak hidupkan tempat yang masjid ataupun surau kat dia, dengan keberadaan dia, jadi benda tu tetap hidup. Pada ketika itu dia lebih afdal sembahyang di tempat yang sedikit jika dibandingkan dengan tempat yang ramai. Tapi asalnya begitu. Manakala contohlah surau pun ramai, ada orang dah, walau kalau dia tak hadir pun tetap ada orang jemaah kat surau. Lepas tu masjid pun ramai, dan masjid lebih ramai bilangan dari segi afdal. Tak apalah, saya pergi jauh sikit sebab jemaah ramai. Itu asal dia. Wa ma kathura jam'uhu afdal. Mana jemaah yang lebih ramai itu lebih afdal. Itu asal dia. Ma kathura jam'uhu minal buyut afdal mimma qalla jam'uhu minha. Ada khilaf sikit. Dalam bab masjid ada 5 orang je jemaah dia. Tapi bila dia buat jemaah kat rumah, ada 20 orang. Kat masjid 5 orang. Ini tempat-tempat yang pedalaman lah ni. Orang tak pergi masjid. Tapi dia ada buat jemaah dekat rumah. Anak beranak dia situ, jiran-jiran dia ramai. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu, tok dia, tok nyang dia. Jadi semayang kat rumah. Adalah dalam 20 orang. Dan di masjid tak ramai, 3 orang. Sekarang ni di masjid kurang, di rumah ramai. Boleh nak pakai kaedah tadi? Tempat yang paling ramai hak tu afdal, main rumah lah. Di situ ada khilaf. Ada khilaf pandangan. Dia kata ini kalau kata Syekh Khatib Syarbini, dia kata wa kadza ma kasra jam'uhu minal buyut afdal. Itu asal dia. Itu kata Syekh Khatib Syarbini. Demikian juga bila disebut wa kadza ni mana ada khilaf lah. Demikian juga di rumah yang lebih ramai jemaah lebih afdal daripada masjid yang jemaahnya sikit. Tapi ada khilaf. Ada khilaf kerana ada sebahagian ulama kata tak, masjid tetap afdal kerana syaraful makan, kerana kemuliaan tempat walau sikit. Maknanya ada 2 pandangan. Pandangan pertama dia kata pegang hak ramai. Mana-mana jemaah ramai, hak tu kita pilih. Walau kat rumah. Pandangan kedua, tak. Kalau bandingan tu adalah antara masjid dan rumah, tetap dahulukan masjid walau bilangannya sedikit. Nampak? La ilaha illallah. Ini Imam siapa ni? Imam Mawardi yang kata. Imam Mawardi yang berpandangan kata kalau masjid tu sikit je jemaah, tetap dia menjadi pilihan walaupun di rumah tu ramai.
Contoh ada orang buat kenduri kat rumah isyak, nak sembahyang jemaah dekat rumah ke isyak tu, ke nak sembahyang kat surau dekat je. Kalau bahas dari segi fiqh lah, kita sekarang dah kat sini, kita dah boleh lepas tahlil ni, nak pergi masjid lah, masjid dekat ke nak sembahyang jemaah sini. Kalau ikut dari segi hukum afdaliyat, bukan dari segi sah tak sah, memang sah pun, dari segi afdaliyat. Maknanya sekarang ni masjid tinggal tak ada orang dah tau, pasal pakat pergi kenduri belaka kan. Jadi ada sebahagian pandangan Imam Mawardi, dia tekan kata tetap pergi mari cari masjid kerana syaraful makan, kerana kemuliaan tempat. Naam. Kemudian dibahaskan pula kalau sekiranya orang tu dia semayang seorang khusyuk, kalau semayang jemaah tak khusyuk pula dah. Dia kalau seorang masya-Allah khusyuk sangat kat rumah tapi kalau semayang di masjid tak khusyuk, sebab dia mikir ke tak imam ke, mikir ke siapa dia lah. Jadi kalau semayang, kalau tak imam jadi imam, dia akan semayang dalam keadaan hati dia Allah. Jadi tak khusyuk kerana dia mikir keadaan masjid. Tapi kalau semayang seorang khusyuk. Nak semayang jemaah ke semayang seorang? Kalau jemaah tak khusyuk sama, kalau seorang khusyuk. Semayang jemaah ke semayang seorang? Tuan-tuan, siapa nak bagi fatwa? Semayang jemaah. Kalau ambil fatwa Imam Al-Ghazali, wa afta Al-Ghazali, mana Imam Ghazali ni? Bukan calon orang. Kalau ikut fatwa Imam Al-Ghazali, dia kata kalau orang duduk berlaku dalam keadaan seperti itu, maknanya sembahyang seorang khusyuk dan confirm 100% sembahyang berjemaah boleh jadi tak khusyuk, maka fal infiradu afdal, sembahyang sendiri lebih afdal. Nampak? Kita ni kalau tengok ada sebab tu kita ni jangan mudah menghukum. Nampak ada tuan-tuan guru tak mari masjid, banyak kat rumah sama. Ada banyak aqwal kat sana, pandangan. Ada benda-benda yang menyebabkan dia tu afdal untuk sembahyang kat rumah. Kefasikan imam, bid'ahnya imam. Ini dari segi fiqh. Dia boleh beramal atas dasar hukum yang dia pegang. Wattabi'ahu Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam ni masya-Allah, ni ulama besar ni. Ibnu Abdissalam pun ikut Imam Al-Ghazali. Fal infiradu afdal, sembahyang seorang kalau bab khusyuk. Sebab Imam Ghazali menekankan sembahyang mesti khusyuk. Yang ni lah tanda besar Allah Taala terima sembahyang kita. Jadi kalau kamu sentiasa berjemaah tapi tak khusyuk, barangkali ada orang begitu kan. Barangkali lah ada orang macam tu. Dia kalau dia semayang jemaah dia tak khusyuk pasal serabut ke apa kan. Tapi kalau dia semayang kat rumah seorang, masya-Allah dia boleh fokus. Adalah pandangan Imam Al-Ghazali, dan mengikuti kepada pandangan Imam Al-Ghazali itu adalah Ibnu Abdissalam. Tetapi Imam Zarkashi, qala Zarkashi, Imam Zarkashi ni Syafi'i. Imam Zarkashi ni dia kata yang sebenar-benarnya dan patutnya pandangan yang dipilih khilafu ma qalahu. Dia kata menyalahi daripada pandangan dua orang tu. Ada khilaf. Imam Zarkashi kata kok mana pun jemaah tetap afdal. Ada hujah dia bahawa kekhusyukan, ketidakkhusyukan kamu dalam jemaah ditanggung sepenuhnya oleh imam. Imam ni dia tanggung semua. Amda kekurangan jemaah semua ditanggung. Bukti dia kita makmum ni tak pernah ada syarak menyuruh kita ni sujud sahwi di atas kesalahan diri sendiri. Mana ada? Kita yang buat masalah, kita yang dalam jadi makmum ni, kita yang ada buat meninggalkan sunat abad. Kita, Tok Imam buat, tapi kita, contohnya Tok Imam duduk tahiyat awal, kita duduk tahiyat awal tapi kita tak baca tahiyat awal. Kita sebagai makmum kena sujud sahwi tak? Tak kena. Mana ada konsep, tak ada hukum kata makmum kena sujud sahwi atas kesalahan diri dia, tak ada. Tapi hanya yang kata ada yang lepas salam Tok Imam makmum sujud, itu bukan kesalahan diri dia, kesalahan imam. Kalau imam ada buat benda yang kena sujud sahwi, imam tinggal kunut contohnya, jadi makmum tunggu di akhir solat, patutnya imam kena sujud sahwi ni,
tapi imam tak sujud. Masa tu baru makmum sujud selepas salam imam. Maknanya mauqif ni memberi gambaran bahawa makmum punya solat ni seolah-olah sempurna selagi dia duduk belakang tak imam. Tak ada pun hukum kata dia ni kena jabar, kena tutup kelompongan. Maknanya tak ada lompong. Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, sempurna. Kerana lagi banyak jemaah seolah dia saling yashuddu, dia saling menutup kekurangan-kekurangan kita ni waktu kita sembahyang jemaah, dia saling menutup kelompongan kita. Jadi kalau kita sembahyang sendiri, bila tak khusyuk lah. Tak khusyuk lah. Habislah. Sembahyang sendiri salah lah. Kalau sembahyang berjemaah, alhamdulillah. Orang tinggal rukun pun tak ada masalah. Terus ikut tak imam, nanti bangun lepas salam tak imam, bangun lagi satu rakaat. Dah yakin dia tinggal rukun. Dia dah rakaat, lepas tu baru teringat kata saya tak baca Fatihah, makmum ni. Dia dah terrokok dengan tak imam dalam keadaan dia tak baca Fatihah. Kekurangan tu, tapi syarak kata tak batal solat dia, teruskan solat. Cuma nanti lepas salam tak imam, bangkit lagi satu rakaat. Naam. Melainkan tadi illa li bid'atil imam. Kalau imam itu ahli bid'ah, mu'tazili, qadiri, rafidi, qadariyah, jabariyah. Ada jabariyah, qadariyah, maknanya segala sesuatu dia pulang pada Allah Taala belaka. Jabariyah dia ada, seolah dia ada kesan. Setiap tindak tanduk dia ni ada berkesan dengan dirinya sendiri. Itu semua ahli bid'ah. Rafidah, ini Syiah Imam 12. Rafidah. Ramai jemaah tapi ahli bid'ah. Maka kita biar pilih jemaah yang sedikit, lebih afdal untuk kita. Baik. Okey. Keuzuran umum dan keuzuran khusus. Keuzuran umum apa? Keuzuran umum seperti hujan, angin kuat pada waktu malam dan jalan yang terlalu becek dan berlumpur. Telah diriwayatkan bahawa Ibn Umar radhiyallahu anhu telah melakukan azan pada suatu malam yang sejuk dan berangin. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau berkata, bersembahyang di rumah kamu. Kemudian beliau menyambung lagi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh muazzin supaya berkata, apabila malam menjadi sejuk dan hujan, bersembahyanglah di rumah kamu. Anda pasti mengetahui bahawa keuzuran ini jarang sekali berlaku pada hari ini, melainkan di kampung-kampung, bahkan di kampung pun hanya sebahagiannya sahaja. Naam. Itu keuzuran bersifat umum. Belum lagi penyakit, tuan-tuan. Belum lagi penyakit yang merebak. Yang ni baru uzur apa? Becok, angin kuat. Tak? Kalau macam kita hari ni banjir, itu ma'zurul jamaah wal jumaah. Keuzuran untuk hadir jemaah walaupun tak ada orang hadir, tak berdosa satu kampung kerana uzur. Uzur bersifat umum, angin, hujan ke, banjir ke, penyakit, wabak yang sedang merebak, tak ada masalah. Tak ada masalah dari segi hukum. Lepas tu fatwa itu membahaskan dari segi hukum. Dari segi hukum ada hujah. Kalau tanya boleh ke tak mari sembahyang masjid ni, boleh ke sembahyang penjarakan, dari segi hukum ada hujahnya. Persoalan yang dilontarkan oleh ulama hari ni bukan masalah darurat itu, bukan masalah hukum tu, orang terima belaka, tuan-tuan. Orang terima darurat. Jadi masjid hari tu kena tutup, tak boleh mari. Okey, darurat, penjarakan. Cuma pertikaian hari ni yang ditimbulkan oleh ulama hari ni adalah sampai bila darurat itu. Itu je. Persoalan yang hari ni yang tak boleh nak jawab hari ni. Sampai bila berlarutan darurat itu. Sedangkan dalam kaedah fiqhiyah, setiap benda yang darurat kena ada kadar juga. Dia tak boleh sentiasa darurat. Tak mungkin. Ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Darurat itu dikadarkan dengan kadarnya. Bila ada darurat, okey, tak ada masalah. Darurat lah. Dalam satu lagi kaedah dia kata al-amru idza daqa ittasa'. Sesuatu perkara bila dia sempit, ada problem lah, ada masalah. Bila sempit ittasa',
maknanya hukum akan jadi luas. Ringanlah. Sepatutnya sembahyang jarak ni makruh. Tak dapat fadilat jemaah, tapi kerana darurat, okey, ya khair, tak apalah. Ittasa'. Hukum akan jadi luas. Apa lagi? Sepatutnya sembahyang kalau pakai mask, pakai tutup muka, makruh. Tu asal dia. Tapi ittasa', luas hukum tu. Sebab apa? Kenapa pakai? Oh, itu kerana pernafasan ni, kita punya yang datang daripada mulut kita ini, antara sebab kata pakar-pakar perubatan, sebab yang lebih cepat untuk berlakunya jangkitan. Okey, tak apalah, hilanglah makruh tadi. Jadi sampai bila? Kata Syekh dalam kaedah fiqhiyah, al-amru idza daqa ittasa'lah. Satu perkara bila dia sempit, hukum akan jadi luas. Tapi dalam satu situasi pula, al-amru idza tasa'a daqa. Sesuatu perkara bila ittasa', bila dah makin dah ittasa', maknanya dah tak sempit dah. Kita ada zon hijau, kita ada zon kuning, kita ada zon merah. Zon hijau dah kurang dah. Atas di Pahang pun dah baru 2-3 hari ni pertambahan kes, tapi di satu tempat saja, di Bentong saja, tak merebak secara menyeluruh. Ittasa'a. Apabila sesuatu keadaan tu dah luas dah tak sempit, sebab boleh dinilaikan sebagai satu, ini zon hijau, ini zon kuning, ini yang orang duduk dalam zon hijau ni, daqa balik, hukum tu akan jadi kembali balik sempit, kembali ikut dia punya asas dia. Jadi yang itulah yang diutarakan oleh para ulama hari ni. Kalau diikat selama-lamanya, SOP ni terikat selagi mana adanya COVID, orang-orang perubatan dia dah kata dah, COVID ni tak akan hilang sebenar-benarnya untuk 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi sampai bila kita nak semayang dalam keadaan seperti yang kita semayang hari ni? Sampai bila? Sampai bila? Maknanya untuk isu-isu lain ada zon dia. Dah boleh dah restoran, dah boleh dah mall, dah boleh dah ini, budak-budak kecil boleh masuk dalam pasar raya. Tetapi dalam bab solat, seolah-olah SOP tu tak boleh berubah. Sentiasa solat kita ni seolah-olah zon merah sama. Solat tu tak berubah. Tengok tuan-tuan sekarang ni, kalau ikut tuan-tuan duduk sekarang ni, tak, bukan penjarakan ni, duduk kuliah ni tuan-tuan. Nanti semayang je tuan-tuan duduk jauh ni. Sekarang tak apa tapi semayang kita dah jadi apa tu tuan-tuan? Kita dah jadi macam satu itulah norma yang dah jadi sebati dengan kita. Kita pasal semayang kita jauh. Tak apa sekarang ni kita dekat. Allah, kat luar jangan cerita lah tuan-tuan. Kat luar memang best friend forever lah. Kalau dia dah jadi satu kesan, sehingga wal'iyazubillah jangan sampai timbul keselesaan dalam menyalahi sunnah. Jangan sampai gitu tuan-tuan. Ini satu kejayaan yang besar lah kalau kita mengambil dasar ini adalah pandemik, adalah satu rancangan konspirasi musuh Islam. Kalau dikhawatiri orang Islam ni dididik begini dalam tempoh yang lama, sehingga semayang jauh jadi satu benda yang menyelesakan dia. Maknanya selesa dengan ma yukhalifu sunnah, sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi. Sebab tu ulama dia pesan pada kita, dia kata kita hari ni yang kita duduk semayang jauh lagi, pastikan kita hadir dalam semayang jauh tu, hati kita tak senang. Biar jauh tapi jangan selesakan hati. Hati-hati. Tuan-tuan semayang jauh, jangan rasa macam okey, jangan rasa okey. Mana boleh okey dengan Nabi kata istawu sufufakum, samakan saf-saf kamu, rapatkan saf-saf kamu. Kita buat benda yang menyalahi. Orang semua terima. Bila berbicara soal ni, orang buat keluarlah fatwa Dr. Qardawi ke, Syekh Ali Jumaah ke, fatwa Mesir ke, fatwa. Tak ada orang ingkar fatwa tu dari segi sudut darurat. Dari segi sudut darurat, ada ulama kata boleh semayang jauh. Ini cerita fatwa bulan 3 itu. Fatwa waktu bulan 2, bulan 3. Betul lah fatwa. Tak ada orang ingkar kan. Macam mana kita ingkar pula? Kita dah duduk 8 bulan, 10 bulan dah. Sami'na wa ata'na.
bukan mana ada pernah lawan. Kerunsingan para ulama ini timbul, kita takut, kita khawatir ada usaha-usaha halus ni, dia nak mematikan syiar. Isu dia mematikan syiar, tuan-tuan. Ni kita cerita bab sembahyang berjemaah, perpaduan, kasih sayang tu akan timbul dengan rapatnya saf. Kita bimbang hari ni, dia kalau dia kata jangan sembahyang, tu nampak teruk sangat. Tak, sembahyang. Tapi sembahyang kita, sembahyang yang tidak ada kualiti. Syiar tu tak ada. Sampai dia terbiasa tuan-tuan. Jemaah surau kecil tak? 3 orang je ada. 3 orang tu dia borok sakang tadi lepas maghrib. Isyak dia duduk jauh. Isyak dia jauh. Sembahyang isyak. Tak ada. Jadi sekarang ni khusus penjarakan tu khusus pada apa? Khusus pada solat. Khusus pada solat. Dalam keadaan kita menanti-nantilah pandangan pihak-pihak agama yang berautoriti. Kita pun tak tahu apa lagi dia punya sebab. Mana seolah-olah cara kita bermuamalah hari ni, seolah-olah tempat yang paling banyak virus kuman ni dalam rumah Allah. Seolah-olah lah tempat paling tak selamat sekali adalah ketika kita duduk dalam masjid, duduk dalam surau. Nas kata tempat yang paling aman adalah rumah Allah, tempat yang paling banyak turun. Dan tengok rekod, selain daripada peristiwa yang tak disengajakan perhimpunan di Masjid Seri Petaling tak, kes mana lagi selepas itu yang kata kluster masjid? Tak ada. Rekod kot lah, rekod kita buruk ke, rekod masjid ni buruk ke? Maksudnya ada sebab-sebab tertentu terabainya SOP menyebabkan masjid ini banyak kluster berlaku. Rekod tu boleh dijadikan contoh. Rekod kluster mana ada? Mana lagi kluster yang kata kluster masjid surau, yang sehingga kita merasa sangat takut di tempat yang Allah Ta'ala isytiharkan tempat itu adalah aman. Tempat itu tempat yang paling aman dalam dunia, tempat turunnya rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekhawatiran kita. Khawatirnya ulama ini sebenarnya dalam bab itu. Dalam bab kita takut benda ni dia didik kita. Suasana dia dididik kita sehingga kita ni buat benda yang menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, lepas tu kata keuzuran khusus pula. Keuzuran khusus. Keuzuran yang khusus seperti sakit, keadaan yang terlalu lapar dan dahaga, takut kepada orang yang akan melakukan kezaliman ke atas diri dan hartanya, dan ketika menahan diri daripada berlaku hadas kecil disebabkan kencing dan buang air besar. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a 'asha ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha wa la yaj'alanna hatta yabru minhu." Apabila makan malam seseorang kamu telah disediakan dan sembahyang akan didirikan, maka hendaklah dia mendahulukan makan malam dan jangan sekali-kali gopoh sehingga selesai makan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata bi hadratil ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbasan." Tidak sempurna sembahyang seseorang di hadapan makanan dan dalam keadaan dia menahan daripada berlaku hadas kecil dan besar. Naam, ini keuzuran yang kecil dah, keuzuran yang khusus. Seperti dia kata, apabila hadis Nabi tu, apabila makan malam seorang, kamu telah disediakan. Mana wudi'al 'asha. Makan, syarat dia boleh kita dahulukan makan dulu sebelum sembahyang isyak. Tapi dengan syarat idza wudi'a al-'asha. Makan malam kita dah siap dah hidang dah. Tu satu. Dalam riwayat kata bukan hanya sekadar hidang, dia ni ada perasaan tauqan, dia rasa nak makan sangat pasal lapar. Maksudnya kalau dia meneruskan solat isyak dia,
barangkali dia akan terfikir-fikir sampai tak khusyuk pasal mikir makan tadi. Ni hidang dah, dia nak main isyak dah hidang siap dah. Oh lawa. Ada ikan siakak apa semua dah ada dah. Jadi bila semayang, mari teringat kambing, teringat ikan, teringat sampai tak khusyuk. Tapi kalau mana ilah dia pada khusyuk. Ilah dia pada khusyuk. Tapi makan isyak, makan malam dulu pun tak khusyuk, semayang dulu pun tak khusyuk. Moleknya ambil mana? Kalau dia pergi makan, serupa juga tak khusyuk juga. Tapi kalau dia tak makan pun, semayang pun tak apa nak khusyuk juga. Lebih baik ambil fadilat semayang awal waktu. Ni yang kata hukum bulan Ramadan nak makan berat dulu ke makan ringan dulu. Dia asalnya orang yang geng-geng nak makan dulu ni, nak makan berat dulu ni, dia pakai hadis ni lah. La hadrata, dia pun baca lalu hadis, dia hafal hadis tu. Biasa hadis lain tak hafal. Dia hafal hadis ni. Fabda'u bil asya, mulakan dengan asya, makan malam. Wala ya'jilanna, jangan kamu tergesa-gesa hatta yafrugha minhu. Dibaca ke tak bila jangan duk komat, biar kenyang dulu. Hatta yafrugha minhu, Nabi kata sehingga selesai betul-betul makan tu baru sembahyang isyak. Ini ilah dia tuan-tuan. Point dia bukan pada makan tu, point dia pada khusyuk. Orang kalau dah nampak makanan biasa dia masuk dalam keadaan perutnya sangat lapar, dia beri kesan pada kekhusyukan. Tapi kita hari ni bulan Ramadan, kalau ikut dari segi kenyang lah, makan kurma 3-4 biji dengan minum air, itu kalau minum air kosong. Kalau minum air teh tarik pula, memang tak ada masalah dah, tak timbul dah isu makan berat makan ringan. Itu nafsu kau nak makan berat tu, nafsu nak makan banyak dan nak lewatkan salat, tu dia. Tapi sebenarnya kalau bahas dari segi apa lapar sehingga tak khusyuk, rasa benda tu tak mungkin berlaku dalam bab. Jadi semayang awal ni dalam keadaan kita dapat makan, bulan Ramadan ni dapat juga makan sikit benda yang nak menutup kelaparan kita. Masya-Allah cukup dah, sehingga dapat pula fadilat semayang di awal waktu. Ayyu a'mali afdal, amalan apa paling afdal? As-salatu fi awwali waqtiha, semayang di awal waktu. Jadi ini bab makan. Begitu juga Nabi sebut dalam hadis sembahyang yang makruh, sembahyang dalam keadaan menahan kencing dan berak, makruh. Siapa yang datang sembahyang walaupun dia nak berjemaah, datang sembahyang tapi dia memang rasa nak terkencing dah, dia rasa memang nak terberak dah, makruh dia masuk juga, dia selesaikan dulu hajat dia. Jadi ini azar. Jangan dia macam tak apa nak perhabis dulu lah. Sembahyang tertahan-tahan ni 4 rakaat tu kan, tertahan-tahan sampai subuh, nak terberak dah subuh tu, dengan harapan tak imam tak baca sejadah. Tak imam baca sejadah sekali dengan insan, macam mana dia dalam sembahyang jadi afdal dia tak masuk dalam solat. Kalau dia masuk makruh. A'dzar, ini adalah daripada keuzuran jamaah. Tak apa dia tak jemaah hari tu. Dah kalau saya pergi tandas ni saya tak jemaah, tak apa, mazur, diselesaikan hajat dia. Yang penting maksud kat situ dia masuk dalam semayang dalam keadaan dia boleh semayang dalam keadaan khusyuk dan juga menghadirkan hati. Taib. Lagi yang semua keadaan ini itu apa contoh lain? Contoh lain ialah seorang yang berhutang takut keluar berjemaah kerana si pemberi hutang akan menyukuri dan meminta supaya hutangnya dijelaskan. Nampak? Ketika tu dia tak ada duit. Ada Jumaat boleh tak ada. Aku kalau keluar Jumaat ni orang mari minta hutang, takutnya pasal tak gilah Jumaat. Azar. Itu pada benda dunia. Ya, pada benda dunia. Tapi benda orang mari minta hutang ni, benda yang akan menyebabkan kita ni rasa ni bukan tak nak bayar hutang ni, masa tu dia tak ada duit. Kalau dia sengaja tak nak bayar hutang, hari-hari setiap minggu tak Jumaat, memanglah tak Jumaat pasal jenis kaki tak nak bayar hutang. Ini dia ta'liq kat situ. Dia kata apa? Ketika itu dia tak mempunyai wang, dia tak ada duit, tapi orang akan minta. Ini bab muru'ah lah, bab muru'ah, maruah. Islam ni jaga maruah. Orang bila minta hutang kita, kadang-kadang kita tak ada duit dan mungkin kita dah menangguhkan dia beberapa kali, muru'ah kita. Orang akan ikut kita. Ketika ni ma'dzur, tak usah keluar rumah, duduk
Dia rumah tak hadir. Sembahyang berjamaah atau Jumaat, atau seseorang yang makan makanan yang berbau busuk, atau berpakaian dengan pakaian kotor yang boleh menyakiti, mengganggu orang lain dengan sebab kotor dan baunya. Naam. Kerja kita boleh jemaah, tapi kita rasa macam kita ni tak berapa bersih, berbau lah, yang kita bimbang. Jangan nak fikir jemaah kita je jadi ma'zur sebenarnya. Takut dia menyakiti jemaah lain. Kita sembahyang sendiri lah. Tak adalah berjemaah tu kalau kita tak mampu nak salin pakaian yang baik. Begitu juga kata sebahagian ulama, ada apabila seseorang yang dia ni tidak memiliki pakaian yang sesuai dengan kedudukan dia. Ini juga ada keuzuran. Dia ni terbiasa dah pakai serban, contohlah. Terbiasa dah memang pergi masjid, orang tak akan tengok dia tanpa serban. Ni ada orang macam ni, tuan-tuan. Ulama-ulama bila nampak macam Habib Umar ke ulama besar, bila nampak dia di depan khalayak tak pakai serban, tak nampak. Tak nampak dia tu. Payah orang rezeki lah kalau dapat tengok dia kat rumah ke apa tanpa pakai serban. Bukan senang, pasal apa? Dia dah jadi mahkota ulama. Pengenalan dia sebagai ulama tu duduk pada pakaian sunnah yang dia amal, serban dia, jubah dia. Dia tak boleh pakai biasa, hatta t-shirt tak boleh. Tapi kalau ikut t-shirt tu tutup aurat, betul tak? Seluar tutup aurat. Tapi itu adalah pakaian-pakaian yang boleh menjatuhkan dia punya kredibiliti dia, jatuhkan muruah, dia panggil maruah seorang ulama. Ketika tu ulama tu dia singgah dalam musafir mana-mana, patutnya dia boleh sembahyang Jumaat, tapi dia tak ada pakaian yang secocok dengan dia. Ada kalau nak kata tutup aurat, ni boleh tutup aurat, sembahyanglah t-shirt, tapi tak boleh. Kalau ada ulama besar-besar, serban tu pun dah jadi satu mahkota yang dia tak boleh tinggal. Dia tak boleh datang jumpa orang dalam keadaan dia tak pakai serban, sebab itu muruah dia. Ketika ini dia bila datang satu Jumaat atau Jumaah, dia tak bawa serban, ma'zur, dia sembahyang kat rumah dia. Tengok tuan-tuan macam mana kita nak suudzon dengan ulama. Tak ni suudzon lah. Kalau nampak ulama yang rabbani, ulama yang masyhur, nampak ada buat benda-benda yang menyalahi, kita kena banyak sangka baik pada dia. Kena banyak sangka husnul dhan. Kenapa ni tak datang? Ada sebab-sebab banyak, ma'zur tu banyak. Kalau macam kita yang tak berapa ulama ni tuan-tuan, mungkin bukan serban lah. Bukan serban. Contohlah, mungkin ada orang tak macam kita lah. Kalau ada setengah ustaz-ustaz ni, dia tak boleh pergi surau masjid pakai t-shirt, tak boleh. Maksudnya dia tak ada dah jubah, tak ada apa, tak ada, musafir, tapi nak pergi masjid, dia hanya aja t-shirt je. Dia tak boleh zahirkan depan orang, tuan-tuan, depan orang, tempat yang orang kenal dia, dalam keadaan dia ni pakai t-shirt, tak lepas dia. Dia maknanya pakai t-shirt depan orang nisbah pada dia seperti tak pakai baju. Macam tak pakai baju lah. Orang tak ada baju. Kalau orang yang rendah lagi, yang bukan lagi orang yang makam dia lebih terendah lagi ke bawah, macam tak pakai baju lah. Orang tu dia ada seluar tutup pusat, tutup lutut. Dah boleh lah ni kan, tutup aurat ni, tapi tak boleh muruah dia. Ada orang dah pakai t-shirt tapi perasaan dia macam tak pakai baju. Perasaan dia seolah-olah dia pergi jumpa orang tu macam tak ada pakaian untuk dia. Ini juga antara ma'zurul jamaah wal Jumaat. Nabi sebut dalam hadis, man akala thawman falyatazilanna, siapa yang memakan bawang putih maka dia hendaklah menjauhkan dirinya, atau sabdanya, maka hendaklah dia menjauhkan diri daripada masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumah. Pasal orang Arab tuan-tuan, dia makan bawang putih, dia bukan masak tau. Bawang putih ni kalau masak dia tak bau sangat, tapi orang Arab ni memang dia makan bawang putih macam tu je. Ada kita berkawan dengan orang Arab, dia akan makan bawang putih malam-malam je. Malam-malam, supaya malam-malam ni dia bukan waktu yang dia ada jumpa dengan orang. Sebab dia makan begitu je. Makan 10 biji, 20 biji metelan gitu, dia bagi panas. Bila rasa nak demam, ada kita punya chef, bila dia rasa nak demam, dia akan makan bawang putih. Tapi dia akan cari waktu yang dia tak ada jumpa dengan orang. Bawang putih.
Jadi Nabi kata siapa yang makan bawang putih falyatazilanna, dia kena ambil jauh, jangan duk rapat dengan orang. Sunat. Taib. Semua keuzuran syarak yang lain dikiaskan kepada keuzuran yang disebutkan di dalam hadis di atas. Taib. Habis itu insya-Allah kita akan masuk tuan-tuan di kuliah yang akan datang, syarat-syarat imam. Siapakah dia orang yang bersifat, mempunyai sifat-sifat imam? Apakah yang dituntut kepada imam? Yang itu kita akan bincang insya-Allah. Amda tuntutan imam ini syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama kepada imam-imam masjid. Baik. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.